Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Fusul fi Usul Tafsir, yang mana kita alhamdulillah pada kali terakhir kita duduk bincangkan pada minggu yang lalu. Minggu lalu lah. Baik, kita dah ambil sampai habiskan berkenaan dengan turukut tafsir. So secara ringkasnya, turukut tafsir, jalan pentafsiran, kita kata pecah kepada enam tajuk, iaitu tentang tafsir Quran. Dan bentuk-bentuk tafsir Quran ni adalah penjelasan yang mujmal ataupun takyid yang mutlak. Yang mutlak tak ada sifat apa, ditakyidkan dengan sifat tertentu. Takhsisul am, pengkhususan yang umum. Kemudian tafsir mafhum min ayat mafhum ayat min tafsir mafhum min ayat bin ukhra, tafsir kefahaman satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian tafsir lafzah bil lafzi, lafzah dengan lafaz. Kemudian tafsir makna dengan makna. Kemudian ketujuh, tafsir uslub dengan ayat, pada satu ayat dengan uslub ayat yang lain. Okey. Kemudian kita ambil tafsir kedua, tafsir Quran dengan sunnah. Tafsir Quran sunnah ni kita kata itu dengan penjelasan Nabi SAW. Dia dalam 4 bentuk. Pertama, Nabi SAW secara langsung mula-mula mentafsirkan Al-Quran, okey, terhadap para sahabat. Ataupun kedua, muskil kepada para sahabat kefahaman satu ayat, maka baginda tafsirkan untuk mereka. Atau ketiga, bahawa disebut dalam kata-kata baginda apa yang elok untuk menjadi tafsiran bagi satu ayat. Okey, kemudian keempat, bahawa baginda menafsirkan ini, melaksanakan perintah Al-Quran. Itu panggil tafsir nabawi. Macam bila kata fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah engkau dengan muji Tuhanmu yang agung. Nabi berkata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Macam sabbih isma rabbikal a'la, Nabi melakukan dengan subhana rabbiyal a'la. So Nabi laksanakan apa yang Allah Taala perintahkan. Ketiga, tafsiran Quran dengan kata-kata para sahabat. Kita sumber para sahabat adalah tafsir Quran tu adalah pertama dengan Quran Karim sendiri, kedua dengan sunnah nabawi, ketiga dengan bahasa Arab, keempat ahli kitab, kadang-kadang buat bandingan saja, bukan kerana rujukan. Yang kelima, kefahaman dan juga ijtihad. Tafsir Quran dengan para tabi'in punya kata-kata adalah dengan tengok pada sumber para tabi'in. Tabi'in ni dia sama macam para sahabat sumber mereka, kecuali para sahabat sendiri menjadi rujukan dalam tafsiran. Sebelum daripada bahasa Arab, para sahabat menjadi rujukan mereka. Dan tafsir Quran dengan bahasa Arab, kita jelaskan bahawa dalam tafsiran dengan bahasa Arab dia ada tajuk berkenaan dengan tafsiran Quran ni sebenarnya sama ada dengan bahasa atau dengan syarak. Kalau anda kata ada pertembungan bahasa dengan syarak, kita gunakan syarak dulu sebelum bahasa. Bukannya kita ambil bahasa untuk jadikan sandaran. Dan kemudian dalam tafsir Quran dengan bahasa Arab juga kena faham bahawa para sahabat adalah sumber bagi tafsiran Quran dengan bahasa Arab juga, kerana mereka adalah orang Arab yang tulen, yang asli. Dia bukannya pengarang kitab kamus-kamus bahasa, tapi diorang lah rujukan bagi kamus bahasa. Itu sebab tu jangan salah faham. Ada orang kata macam para sahabat bukan rujukan bahasa, rujukan syarak, itu salah. Okey. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tafsir Quran dengan pendapat atau ijtihad. Yang kita kata dia ada persoalan kan. Pertama berkenaan dengan bukan semua tafsiran tu adalah dengan pendapat adalah tercela. Sebenarnya salah dia kerana tak diasingkan tafsir dengan pendapat tu sama ada yang tercela atau terpuji. Okey. Kemudian yang kedua, kita ambil berkenaan dengan persoalan kedua, kita ambil berkenaan dengan apa?
apakah ilmu yang diperlukan oleh orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya. Dan yang ketiga, kita ambil berkenaan dengan adakah untuk tafsiran yang tercela tu batasan yang tertentu. Itu limitation. Siapa yang tak dan tengok, pergi tengok kelas yang lama. YouTube ada kan? Bukan apa? Facebook ada kan? Facebook. Kecuali kena potong. Pasal ada bergaduh-gaduh. Tapi ada tak potong kan? Mana ending hari tu ada kan? Lepas tu ada orang mesej saya. Siapa tu? Dia tanya. Tak ada benda. Okay. Jadi okey je. Okay, hari ni insyaAllah kita akan mula masuk pada bahagian baru. Dia sebenarnya ada termasuk dalam bahagian kita sebutkan pada yang lalu ketika perbincangan berkenaan tafsir dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran kata-kata sahabat, Quran dengan kata-kata tabi'in, sering dinisbahkan bahagian tersebut sebagai tafsir bil-ma'thur. Ma'thur maksudnya nukilan lah. Tafsir secara nukilan. Maksudnya apa kita temui daripada orang terdahulu, dia panggil ma'thur. Pasal asar ni jejak. Asar, jejak. Masa kita jalan-jalan nampak jejak kaki, kesan orang sebelum kita. So kita panggil asar lah. Ma'thur ni yang dijejak terhadap orang sebelum kita. Ataupun dinukilkan. Tafsir secara nukilan. Macam nanti kedua tafsir dengan pendapat. Dia masuk balik pada turuk tafsir tu. Sebab ada setengah para ulama melihat 4 yang awal tu adalah tafsir dengan ma'thur. Cuma ni kat sini Syekh Musa At-Tayyar dia akan jelaskan bahawa itu tak betul. Tak betul sebab ada juga tafsiran daripada para sahabat, dia adalah pendapat mereka. Tabi'in pendapat mereka ataupun tafsiran mereka tu berbentuk bahasa. Bukan semestinya setiap tafsiran para sahabat tadi dipanggil tafsir bil-ma'thur. Itu kena fahamkan balik. Baik. Tafsir bil-ma'thur, tafsir dengan yang dikesan atau dijejak, yakni nukilan. Ya'uddu ba'du man kataba fi ulumil Qur'ani. Okey, mengira atau menganggap sebahagian orang yang menulis dalam ilmu Al-Quran, sains Al-Quran, ilmu Quran tentang asbab nuzul, sebab turun ayat, dengan ayat sebagainya, dia karang, dia kata at-tafsir bil-ma'thur. Dia terangkan bahawa tafsir dengan nukilan ataupun dijejak, dikesan daripada orang terdahulu, annahu tafsir Quran bil Quran. Wa ya tafsir Quran dengan Quran, thumma bis sunnah, kemudian dengan sunnah. Thumma bi aqwalis sahabati, kemudian dengan kata-kata para sahabat. Thumma bi aqwalit tabi'in, kemudian dengan kata-kata para tabi'in. Ini yang nyatanya datang penjelasan ini dalam mukadimah tafsir, mukadimah ulum Quran, mukadimah usul tafsir oleh Ibn Taymiyah, dan juga dalam mukadimah bagi tafsir Ibn Katsir, yang diletakkan tertib. Dia kata kalau kamu tanya apakah tafsir paling baik, paling elok, maka aku kata disebut Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in. So tapi ada orang menganggap bila kita buat reference macam ni, ini tafsir bil-ma'thur, tafsir dengan nukilan. Dianggap nukilan semata-mata. Nukilan semata-mata ni maksud dia wahyu lah. Ataupun dianggap bahawa tak ada ruang untuk ijtihad di situ. Semuanya adalah sepenuhnya pendapat, bukan pendapat. Not pendapat. Itu yang sering orang salah faham. Dia kata, ma'hikiyatil khilafi fi idkhalit tabi'ina fi tafsiril ma'thur. Berserta dengan penceritaan, percanggahan mengenai memasukkan para tabi'in dalam tafsir ma'thur. Ada tolak dan tarik sikit. Kadang kita kata sahabat, macam kita terang itu, tafsir para sahabat, kalau diorang ijma', itu hujah. Tapi kalau diorang bersendirian, tidak bersama-sama beramai-ramai atau diorang ada khilaf, itu bukan hujah, automatik. Bukan automatik menjadi hujah. Kena faham. Kalau dia kata majoriti mereka, kesemua mereka menafsirkan dengan satu pendapat, maka itu adalah ijma'. Itu adalah hujah. Mungkin kita boleh angkat dia sebagai tafsir ma'thur lah. Cuma kat sini nak kena fahamkan sikit. So macam kita tafsir dengan para sahabat dan itu pun, kita kata diorang pun kadang berpendapat juga. Diorang ada berpendapat juga. Tapi pendapat mereka takkan sama lah dengan orang yang zaman kita. Pasal diorang ada pengetahuan bahasa Arab. B, diorang alami sendiri penurunan wahyu. C, mereka diajar sendiri oleh Nabi SAW untuk memahami apa yang turun. So tak boleh orang tu dia kadang dia anggap diri dia pun melayak untuk menafsirkan Quran. Macam kumpulannya apa. Dia kata Quran ni turun untuk semua. So para sahabat boleh, kita pun boleh. Para sahabat tahu bahasa Arab, awak tak tahu bahasa Arab. Macam mana awak nak tahu maksud dia apa? Benda ni kena faham. Terjemahan mungkin tersilap pilih kalimah. Kalau orang tu bergantung dengan terjemahan Quran semata-mata, tak kira karangan siapa.
Macam baru ni terjemahan apa, macam yang lama kita Malaysia punya pakai apa, Abdullah Basmeh. Kemudian ada yang terjemahan daripada Universiti Madinah punya. Yang terbaru punya UIA. Ada UIA keluarkan 2 tahun lepas. Yang Mustasyar Saudi ada sebarkan tafsir Melayu. Memang Melayu betul. Tak ada apa, membutuhkan, tak ada. Memerlukan tu bahasa Indonesia kan. Akan kalimah tu digunakan kadang-kadang, dan kalimah tu dalam bahasa asal tak ada. Dalam bahasa Melayu kita tak pakai apa kan, apa, memerlukan. Dia ada kalimah membutuhkan kan. Kita cuba, ya benar carut ke kan. Tapi kadang-kadang benda tu bahasa Indonesia okey. Perlu, maksud dia perlu. Tapi orang Melayu kita macam ya, separuh yang tak faham dia akan cepahan carut kan. Tu dari kalimah-kalimah yang kadang-kadang apa, dia pergi apa, dalam bahasa Indonesia dia bukan carut. Dan bahasa Melayu jadi carut. Kadang-kadang macam tu ada penggunaan istilah-istilah yang apa, words, choice of words. So dia 2 tahun lepas keluar yang panggil apa, daripada UIA punya projek, tafsiran Quran dengan bahasa Melayu Malaysia. Ada. Tapi balik pada asal, dia masih lagi timbul masalah pilihan perkataan. Pilihan perkataan. Yang orang tu boleh silap, boleh betul, boleh tak kena. Macam yang apa tentang Nabi SAW dah tu kan. Bila kita buka apa, la uqsim bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kamu buka terjemahan, dia kata engkau menetap. Sedangkan bukannya menetap, hillun tu halal. Hillun atau hala yahulu dengan halla yahillu lain. Halla yahillu halal. Engkau halal di negeri ini untuk pergi masuk dan sebagainya. Bukan maksud dia dengan pengertian engkau menetap di negeri ini. Kan kita kata tu, sebutan kita tentang sebab pendapat sebagai ahli tafsir yang merujuk pada bahasa, dia kata kalau tak ada pun dalam kamus pun tak ada hal. Yang penting makna dia kena. Tak perlu rujuk pada apa kamus bahasa Arab, dia kata. Ini masalah jugalah. Sebab tafsiran apa macam tu kan, dia orang ingatkan dengan asal boleh kena maksud je pakai, walaupun orang Arab tak pakai. Tu kena jaga sikit. Okay, jadi tafsir Bil Ma'thur ni maksudnya dia relate kepada ditemui maksud tadi tanpa panggil apa, pendapat. Itu maksud asal dia. Quran kata A, Nabi kata B. Para sahabat kata C. Apa tabi'in diorang khilaf. Adakah maksud tafsir Ma'thur atau tidak? Dia kata wa hadha taqsimu li tafsiri. Pembahagian ini untuk tafsir Bil Ma'thuri dengan tafsir Ma'thur ni, fihi nazar, padanya ada sedikit tidak disetujui lah, ada sikit ulasan kita kena buat. Wa yahtaju ila tahririn, dan perlukan kepada penyemakan, perlu kita semak balik maksud dia betul tak. Okey, wa minal iskalatil waridati ala hadhil mustalahi, dan di antara kemusykilan yang datang pada penggunaan istilah ini, annaha ulai yadhkuruna qaulal ulama'i fi hukmi tafsir tabi'in, wa mereka dahulu menyebut pendapat para ulama mengenai hukum tafsir at-tabi'in. Seseorang tabi'in mana hukum tafsir seorang tabi'in? Seorang tabi'in kalau dia kata tentang Quran satu perkara, soalan, apa hukum kata-kata dia? Adakah A terima terus, atau B kita boleh tak setuju? Sebab contoh macam kalau tafsir Quran, awak tak setuju. Awak tak boleh kata macam saya tak setuju lah, Al-Qari'ah tu maksud apa? Quran dia kata Al-Qari'ah maksud apa? Datang kita tak setuju. Tak setuju maksud ini. Ataupun Al-Quran kan ceritakan berkenaan dengan contoh macam apa? Peralihan kiblat. Kita tak tahu, dia tak setuju. Bila Allah jelaskan berkenaan kiblat, dialihkan daripada Baitul Maqdis pergi ke Baitullahil Haram kan. Tak boleh kita kata tak setuju, Allah Ta'ala nyatakan itu. So itu tafsir Bil Ma'thur, maksud dia awak tak ada second opinion. Itu nak fahamkan sikit. Tapi bila berkaitan tafsir dengan seorang tabi'in, ada tajuk masalah kat situ tadi. Dia kata para ulama ada khilaf berkenaan dengan hukum tafsir seorang tabi'in. Wa annahu la yakunu hujjatan, bahawa ia kata-kata tafsir tabi'in, seorang tabi'in tu tidak menjadi hujah. Summa yakunu fi nihayati bahsi tafsir Bil Ma'thur. Okay, kemudian di akhir penamat pada kajian tafsir Bil Ma'thur, diorang kata innahu yajibul akhdhu bihi. Tiba-tiba boleh, wajib pula ambil, berpegang dengan tafsir seorang tabi'in. Dia balik pada asal kedudukan mereka. Faham bahasa Arab ni, kedudukan mereka, belajar dengan para sahabat, benda-benda ni menguatkan untuk mereka dirujuk
bagi agama. Sebab anda merujuk pada mereka berkenaan dengan hukum fiqh. Hukum fiqh, masalah solat tu batal ke sah ke, halal ke haram apa, atau makanan halal ke haram ke, kita rujuk mereka. Bahkan bukan tu, teks Quran sendiri kita rujuk mereka. Quran nak dibaca macam mana? Kan? Nak baca dengan bacaan macam mana? Macam dibaca Al-Quran. Bismillah kan? Tak baca basmalah kan? Kenapa tak baca bismillah? So maksud dia ini berkait dengan masalah apa dinukil daripada para tabi'in. Awak nak ke tak nak, awak kena lintas. Lepas tu basic dia memang kedudukan para sahabat, para tabi'in dan siapa ambil ilmu daripada mereka adalah sangat penting. Sudut masalah akidah terutamanya tak boleh kita langgar mereka. Wallahil hamd dan segala puji milik Allah. Para tabi'in tak pernah pun lari daripada ajaran para sahabat. Tak pernah lari. Lepas tu bila orang kata mazhab dalam akidah, sebenarnya tak wujud. Mazhab dalam akidah tidak wujud. Waktu kita buat daurah itu kan, akidah intiqa fi aqidati aimatil arba'ah al-fuqaha. Pilihan pada akidah para imam yang empat yang fuqaha. Itu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal kan. Kita tak ada perbezaan pun. Diorang tak ada khilaf masalah kepercayaan. Soalan dia kalau kat sini nak bahas tentang tajuk apa? Tajuk tafsir. Diorang rujukan ke tidak? Sebab tu dia kata kat sini pada permulaan kan, dia kata ulama yang karang ulum Quran disebut. Dia kata mereka sebut pendapat para ulama tentang hukum tafsir tabi'in, bahawa dia tak hujah. So kalau hujah, saya orang berikutnya tak lawan lah, macam Imam Syafi'i bila dengar daripada Mujahid bin Jabr kata-kata, takkan dia langgar. Tabi'in takkan nak langgar kata-kata tabi'in. Tapi tiba-tiba tengok apa? Dia langgar. Lepas tu kemudian di akhirnya dia kata kajian tafsir ma'thur ni disuruh ambil, wajib pula ambil tentang kata-kata tabi'in pula. Macam mana kita nak pegang? Dia kata wal muradu huna, yang dikendaki di sini sebenarnya anna lafzata ma'thurin, bahawa lafaz ma'thur tu yang dijejak, yang dikesan atau nukilan ghair daqiqatin fi i'ta'il wasfi, tidak teliti dalam pemberian sifat. Dan kita kata tafsir bil ma'thur tu apa maksud dia? Kat situ masalah pertama. Tafsir dengan nukilan. Apa maksud tafsir dengan nukilan? Sebenarnya kan kalau kita kata macam tu, kalau nukilan, apa kita kata Imam Ghazali kata pun nukilan juga. Faham tak? Siapa cakap? Kita nukil kata-kata orang, nukilan juga. So dekat sini apa garis panduan sebenar bila kata tafsir nukilan ataupun tafsir bil ma'thur dengan yang dikesan atau dijejak daripada orang sebelumnya? Falau sa'alta lima sumiya tafsiran bil ma'thur. Okey. Kalau lah engkau tanya, dia kata, kenapa dinamakan tafsir tu dengan ma'thur? Kenapa dia jawab macam tu? Kenapa nama tu digunakan? Sebab bila kita sebut tafsir bil ra'i, kita dah ada maksud. Kita ada gambaran. Maksud dia seorang ahli tafsir tadi membaca Al-Quran, kemudian dengan pendapat dia sendiri dia terangkan apa maksud ayat tadi. Itu dah kita dapat tafsir bil ra'i. Ayo settle kan. Cuba kita ada yang terpuji dan yang terkeji. Yang terpuji mana yang dia rujuk balik, dia tengok pada pengertian Quran, dia tengok tentang Nabi cakap apa, para sahabat bincang apa. So dia akan relate balik, tapi dia masih lagi terikat dengan apa asas tadi. Dia keluar pendapat tapi tak keluar daripada batasan asas yang itu Quran kan, tengok pada Nabi, tengok kepada para sahabat yang diajar oleh Nabi, tengok kepada sebab turun ayat. So dia masih keluar pendapat tapi terikat dengan garis panduan tadi. Itu maksud dia. Jadi bila kita sebut tafsir, itu tafsir bil ra'i. Tafsir ma'thur, dia kata, adakah kita maksudkan dengan tafsir ma'thur ni semua wahyu? Kalau wahyu, dan kita guna limit pada dua je. Itu Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah. Sebab Quran para kata sahabat, dan ada pula keluar pendapat mereka terkeluar juga. Kena define. Tabi'in macam tu juga. Apa dia belajar dari para sahabat yang belajar daripada Nabi, itu dipanggil sebagai ma'thur lah. Tapi kalau kata mereka belajar daripada mereka belajar dengan para, kemudian dikeluarkan pendapat sendiri. So macam mana kita nak terima yang ni? Itu tajuk asal, kena faham. Okey. Mana kalau anda tanya, kenapa dinamakan tafsir tu bil ma'thur? Hal huwa mujarradu istilahin la makna lahu?
Adakah dia semata-mata istilah yang tiada makna baginya? Am yuradu bihi ma uthira amman salafa bad'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khatman bit tabi'in. Ataupun dikendaki dengannya, dengan tafsir maksur ni, apa yang dijejak, apa dikesan daripada orang yang terdahulu, bermula dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berakhir dengan para tabi'in rahimahumullah. Itu ke maksud dia? Jadi maksud dia kalau kita tanya tu macam orang tak ada jawapan tepat. Tak ada jawapan yang tepat. Dia tak ada tanya. Kalau balik pada asal Quran sunnah tu kita boleh kata direct lah. Semua Quran kata-kata sahabat. Sebab balik pada asal ijma' para sahabat hujah. Tak ijma', apa kita boleh kena kecualikan. Ijma' para tabi'in hujah tak? Hujah lah. Ijma' para tabi'in hujah. Atau mereka belajar dengan para sahabat. So bila diorang ijma', maka dia hujah. Ijma' ulama Nusantara hujah tak? Laju jawab tak. Tak kan? Tidak. Sebab balik pada asal tu, ijma' pada zaman kita sekarang ni, macam disebut oleh para ulama, sukar untuk diperolehi. Berbanding pada zaman dahulu, skop dunia Islam tu kecil. Maksudnya kalau kita kita ada lah Mesir kan, kita ada Syria, Syam, kita ada Iraq kan, kita ada Iraq tu ada Kufah, Basrah kan. Lepas tu kemudian kita ada dekat Mekah, Madinah. So tempat macam tu je tumpuan rujukan, sebab para sahabat berada di situ. So bila para sahabat bersepakat, settle. Tabi'in macam tu juga. Lepas dah berluar macam ni, banyaklah kita kata orang Malaysia keluar pendapat, orang ni keluar pendapat. Untuk dapat ijma' tak ada, payah. Ijma' ni kalau kita belajar usul tafsir, usul fiqh, kita akan jumpa bahawa ijma' untuk zaman kita ni masalah untuk kita faham macam dulu. Tapi kalau kata andai kata pada zaman para sahabat, para tabi'in, memang kita dapat ijma' tadi. Kerana skop tak pasal. Kedua, kefahaman mereka tentang dalil tu lebih kuat banding kita. Okey. Amma istifsarul awwalu. Okey. Adapun pentafsiran pentafsiran yang pertama, soalan pertama, falladhi yazhar annahu ghairu waridin. Maka yang zahirnya ia tidak datang. Itu sedemikian maksud dia, bukanlah tafsir maksur ni satu kalimah tak ada makna. Li'annahu la budda annahu ustuliha alaihi li makna. Bahawa tidak pasti ia diistilahkan, digunakan terminologi tu terhadapnya, dipersetujui terhadapnya bagi satu makna. So bila ahli ulama ulum Quran karang, mesti dia ada makna yang diorang nak kendaki. Tak boleh datang tanpa makna. Dan amat mustahil dalam Islam pengertian tu tak ada pengertian. Kenapa? Suka hatilah nak buat, tak boleh. Dia kena sebab. Macam dia kata tarawih kan. Kenapa nama tarawih? Suka hati lah. Bukan. Sebab dia soal tarawih. Sebab dia solat, rehat. Solat, rehat. Itu panggil tarawih. Walaupun sebenarnya nama asal dalam hadis Nabi adalah Qiyam Ramadan. Bukan nama dia tarawih. Tapi cara pelaksanaan tu, solat, rehat. Solat, rehat. Itu panggil tarawih. Nama tu sebab cara laksana. Bukannya nama tu Nabi bagi. Nabi tak nak bagi pun nama tarawih. Para sahabat tak panggil tarawih. Dia panggil Qiyam Ramadan. Faham Baik. So setiap nama mesti ada maksud. Bukan nama pelik. Macam zaman dulu zaman berapa tahun lepas dekat Malaysia ni. Jumpa ambil nama Yahudi pun pakai. Kalisha, Malisha, Alisha. Pun tanya kita, ustaz apa maksud? Tak ada ni. Tapi saya nampak ada orang tulis makna dia keamanan lah, makna dia ketenangan lah. Cek balik bahasa Yahudi. Saya kata dari situ baiklah ambil nama Melayu. Kuntum, kenanga, rimau kumbang, rimau bintang. Ada maksud juga kan. Anak nama apa? Rimau. Oh dah betul kan. Allah alam. Okay. So jadi untuk kalau orang tu kata kenapa dinamakan tafsir maksur, dia kata tak ada makna, tak, mustahil. Mustahil dia datang dengan tanpa makna. Mesti ada pengertian dikehendaki. Okay. Amma thaniyu, adapun yang kedua pula, iaitu kalau dia kata dikehendaki dengan tafsir maksur tu, apa dijejaki, ditemui daripada siapa terdahulu, bermula Nabi sampai para tabi'in. Maka kat sini dia ada persoalan. Dia kata wa wazahir minal lafzati, dan dia yang nyata daripada lafaz tu. It's actually appeared macam tu. Bila kita sebut pasal di opposite kepada ra'yu. Sering dilagakan tafsir dengan pendapat, tafsir dengan nukilan. So soalan tu, nukilan tu sampai tahap apa? Okey, dekat sini fa'alaihi i'tiradan. Maka dekat sini ada dua penentangan, kata pengarang buku kita. Dia nak bahaskan balik. Mana kat sini kalau orang tu kata tafsir bil maksur ni dengan maksud apa ditemui Nabi sampai para tabi'in, berarti kata lain
maksud lain ni macam wahyu lah. Tafsir jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa. Just terima je. Itu je daripada Nabi kena macam tu. Quran kata pun kita kena kata ya. Tak boleh kita macam tapi saya rasa tak boleh. Dia soalan sekarang bila berlaku pada para sahabat atau pada para tabi'in, tajuk dia boleh keluar. So kita lihat sahabat sebut pun kadang-kadang ada tabi'in yang tak follow. Kan? Ada pula tabi'in sebut tapi tabi'in tak follow. Kalau benda tu hujah, diorang akan stop. Diorang akan berhenti. Menunjukkan kepada macam mana diorang berhenti kepada Quran dan Sunnah. Diorang kena berhenti kepada kata-kata sahabat pada perkara yang mereka tak sepakati. Kalau sepakat, diorang akan berhenti. Tak sepakat. Macam mana? Baik. Okey, dia kata dekat sini ada dua penentangan. Apa dia? Pertama, al-awwalu. Yang pertama. Dia kata, anna tafsir al-Quran bil-Quran la naqla fihi. Dia kata, tafsir Quran, dia bukanlah nukilan padanya sebenarnya. First thing first, tafsir Quran bukan nukilan. You don't take it out from somewhere daripada cerita orang. Bahkan Quran tu Quran dalam Quran sendiri. Bal huwa dakhilun dimna tafsir man fassara fihi. Bahkan sebenarnya tafsir Quran ni dia termasuk atau terkandung dalam tafsiran siapa menafsirkan dengannya. Ini nak fahamkan sikit. Sebab kita bincang tafsir Quran, kita kata dua sudut. First part yang Allah Ta'ala firmankan. Contoh bila Allah Ta'ala kata hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Allah Ta'ala menerangkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat itu penjelasan bagi muttaqin siapa? Penjelasan bagi siapa muttaqin. Macam al-qari'ah tu apa? Kan al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Allah terangkan al-qari'ah tu apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana jadi manusia ni seperti kelkatu yang bertepiaran. Wa takul jibal kal ihnil manfush, dan jadi gunung seperti bulu yang bertiupan. Kan? Debu yang ditiup kan. Jadi secara langsung al-qari'ah tu dijelaskan tak? Jelaslah. Macam Lailatul Qadr. Kan diterangkan. Khairun min alfi syahr kan. Apa jadi pada malam Qadar kau tak terangkan. So tafsiran macam ni Quran ini bukannya pendapat. Bahkan ia memang Allah Ta'ala firmankan. Awak kena terima lah penjelasan Quran. Tak kata tak nak pula. Saya tahulah ini maksud Allah, tapi mungkin maksud lain. Tak adalah. Pasal dalam consist of bentuk ayat memang sambung. Dia bersambung macam tu. Faham tak? Macam apa? Macam apa? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Apakah naba'il azim? Alladhi hum fi mukhtalifun, yang mereka tentang ni bercanggahan. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun kan. Jadi ujung tu apa? Inna yaumal fasli kana miqata. Itu penjelasan bagi apa? Bagi an-naba'ul azim tu. Faham tak? Dia datang ada penjelasan Allah Ta'ala berikan. So basically yang macam ni kita kata ini tafsir yang betul. Nukilan. Okey. Tafsir bila Nabi tafsirkan pula, Nabi sebut macam Nabi kaitkan surah Al-An'am 82 dengan surah Luqman ayat 13 tentang tafsiran zalim. Dekat sini dia fahamkan kat sini. Maksud dia akan jadi tafsiran tu walaupun Quran tapi dia masuk kepada tafsiran siapa menafsirkan. Bal huwa dakhilu di tafsir man fassara bihi. Bahkan dia termasuk dalam tafsiran siapa yang menafsirkan dengannya. Siapa yang tunjukkan ayat ni kait dengan ayat ni. Siapa yang kata ayat ni kait dengan ayat ni. Kalau Nabi kata tafsir Nabawi lah. Bukan tafsir Quran, tafsir Nabawi. Kalau sahabat yang kata tafsir sahabat lah. Okay, dia kata fa in kana mufassiruhu war rasul, kalau yang menafsirkan sedemikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min tafsirin Nabawi, maka dia termasuk dalam tafsir Nabawi. Betul lah kan? Nabi tafsir kan? Ayat Quran surah sekian, ayat Quran surah sekian. Nabi yang kaitkan. So tafsir Nabawi lah. Okey. Wa in kana mufassiruhu was-sahabi, kalau yang menafsirkan dia seorang sahabat, maka fa huwa min tafsir as-sahabi, maka dia tafsiran sahabat. Wa in kana mufassiruhu wat-tabi'i, kalau yang mentafsirkan tu seorang tabi'in, fa huwa min tafsir at-tabi'in, maka tafsir para tabi'in. Seorang tabi'in. Sebab dia yang kaitkan. Sebab kita pernah sebut tu tentang tafsir Quran dengan Quran.
kalau sekiranya para sahabat atau para tabi'in kaitkan, mungkin betul, mungkin salah. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau Nabi tafsirkan, confirm tak salah lah. Sebab Nabi SAW maksum daripada kesilapan dalam menjelaskan Quran. Kalau Allah Ta'ala sendiri yang kaitkan, memang Allah Ta'ala memang berhak lah. Dia lebih tahu tentang apa dia nak. Tapi bila tafsiran para sahabat, dia ada hukum lain. Hukum dia kalau mereka ijma', dia hujah. Kalau dia tak ijma', dia tak bersepakat, bercanggahan satu sama lain, maka dia ada khilaf kat situ, dia tak jadi hujah. Kalau dia seorang tafsirkan, kemudian lain semua diam, maka kat sini kita kata lebih acceptable lah, diterima pakai untuk diterima sebagai hujah. Jazakallah khairan. Tak payah, kembung ni. Okey, jazakallah khair. Baik, faham kalau pasal tabi'in sendiri macam tu juga. Sebab tabi'in kalau dia gabungkan ayat ni maksud ayat ni, macam kes hari tu yang kita bincang kenaan dengan ayat surah yang tabi'in tafsirkan tu, yang kita kata kita bawa 3 orang tafsir tiga tabi'in jap. Okey, yang tabi'in tu dia 3 orang. Dia mula dengan jap. Okey. Hari tu okey, dia macam ni. Kan mula daripada dia mula daripada Yaqub bin Abdurrahman Az-Zuhri. Dia tanya kepada Zaid bin Aslam tentang firman Allah Taala surah Qaf ayat 19 sampai 21. Kan dia kata waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah kemabukan kematian itu dengan kebenaran, itulah engkau terhadapnya dahulu menentang. Kan? Wa nufikha fis sur, dan akan ditiup pada sengkala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datang setiap jiwa bersama-samanya seorang penghirit, seorang saksi. Okey. Bila datang itu kan Yaqub bin Abdurrahman Az-Zuhri tanya pada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam tabi'in lah. Okey. So dia tanya siapa dimaksud kat sini? Dengan selambanya Zaid bin Aslam kata apa? Rasulullah. Lepas tu bila kawan ni macam tak setuju kan? Kan dia kata apa? Dia kata apa selain kau masalah? Kan? Kau tak nampak ke dalam Quran surah Ad-Duha ayat ke 6 dan 7? Alam yajid kayatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia Allah Ta'ala dapati engkau dahulu yatim, maka dia sediakan tempat untuk engkau tinggal, untuk orang yang bela engkau. Dan dia dapati engkau sesat, maka dia berikan hidayah. Kemudian ni kan kecoh tu. Bila Ustaz Zahazan kot, dia buat penjelasan dekat radio, baca ayat ni, kemudian geng-geng asbodoh kan. Dia lawan, dia bising, dia kata apa? Dia kata apa tak betul lah, dia kata Nabi sesat dan sebagainya. Kalau untuk tak tahu, dollar dengan maksud tak tahu, ya Nabi tak tahu. Before the wahyu datang, Nabi tak tahu apa-apa. You kena say that Nabi SAW dah tahu semua benda. Cuma diorang dalam kes ni, kan diorang ada ilmu laduni, ilmu isyan, Tok Wali dia semua tahu. So dalam masalah bila nak letakkan Nabi tak tahu, baru diwahyukan baru tahu. So diorang macam kata Nabi ni ada ilmu apa awal dan akhir. Ilmu Lauh Mahfuz pun ada. Faham tak? Dia terpaksa cakap macam tu. Sebab diorang dah overpower atau overlap kepada Nabi punya pengetahuan. Sebab Nabi SAW banyak je dalam kisah-kisah yang kita belajar, Nabi tak tahu, kemudian Allah Ta'ala wahyukan baru Nabi tahu. Tunggu wahyu Tunggu wahyu. Nabi diam tunggu. Nabi bahkan pernah Nabi SAW tak tahu tentang Ashabul Kahfi, kan, Ruh dan juga Zulqarnain. Kan Nabi SAW kata pada Yahudi sebut, datang besok aku beritahu. Tapi Nabi tak kata insya Allah. Lalu Allah Ta'ala lewatkan 15 hari wahyu tak datang. So maksud dia Nabi tak tahu tak? Tak tahulah. Samalah. Tapi tafsiran ni masalah. Bila sebutkan Dhalla tu dibantai. Satu Malaysia kot saya dengar cerita. Tapi benda tu jadi saya tak kat Malaysia. Saya dekat Yaman. Saya dengar cerita macam mana diorang marah gila, kata Nabi sesat. Padahal bukan Dhalla tu, Allah Ta'ala yang gunakan lafaz sebut. Tapi Zaid bin Aslam dalam dia bagi hujah kepada Yaqub bin Abdurrahman, dia kata tengok, kan? Tak kau nak rasa pelik apa Allah Ta'ala kata Nabi sesat? Yalah. Okey. Kemudian Yaqub bin Abdurrahman jumpa Salih bin Kaisan Al-Yamani. Tanya soalan yang sama. Lepas tu tanya, kau tanya siapa tak tentang ayat surah apa? Surah Al-Qiyamah tadi. Kan? Surah Qaf tadi. Kau tanya siapa tak? Dia kata ada.
Kau tanya siapa? Zaid bin Aslam. Kau tanya dengan dia jawab apa? Kau cakap dengan jawapan kau. Tak apa, dia kata, kau bagi tahu jawapan kau, aku terangkan. Lepas tu bila diterangkan jawapan Zaid bin Aslam, kata anta tu adalah Rasulullah. Yang dalam ayat surah Qaf tadi kan. Apa dia bunyikan apa? Waja'at sakatul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah engkau dahulu terhadapnya menentang. Dia kata Rasulullah kan. Jadi bila dengar perkara ini, Salih bin Kaisan marah. Kan dia kata apa yang Zaid tahu, dia kata. Apa tak ada ilmu Zaid, dia kata. Dia apa, tidaklah umur dia tinggi, tidaklah lidah dia fasih. Tidak, dia tak pengetahuan tentang kata-kata Arab. Tapi okay, Salih bin Kaisan kata dikendaki dengannya siapa? Orang kafir. Dia kata baca semua sekali. Baca ayat selepas dia, betul juga. Baca ayat selepas je kita dapati tajuk tentang orang tu adalah ahli neraka. So basic dia, kalau kita faham kat sini, kalau kita baca macam Salih bin Kaisan faham, dia akan nampak bahawa maksud tu adalah maksud dia orang kafir. Tapi bila Yaqub bin Abdul Rahman tanya pula kepada last kali Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Mana kira anak saudara kepada anak cucu saudara kepada Abdullah bin Abbas. Ubaidillah bin Abbas punya cucu. Abdullah bin Abbas punya cucu saudara. Saya tanya juga soalan yang sama. Tapi bila dia tahu tentang jawapan daripada apa Zaid bin Aslam dan Salih bin Kaisan al-Yamani, tapi kat sini kata Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, dia kata ini dua-dua sekali dikendaki. Yang mukmin apa yang dia kata yang orang baik dan orang jahat sama aja. Sama saja, dituju kepada semua sekali. Kat sini kita dapat lihat tafsiran para tabi'in tu sendiri pun apa? Ada tolak tarik dekat situ. Pasal ada pendapat yang dia mungkin kaitkan dengan Al-Quran yang lain. Macam tadi kan, Perbuatan Zaid bin Aslam, dia terjemahkan surah Qaf tadi dengan surah Ad-Duha. Kan Quran-Quran tu. Kan? Sini anta, sini pun apa? Anta juga, tapi anta sini dia kaitkan dengan anta yang Rasulullah kepada anta dan surah Qaf. Surah Qaf tadi. Ini macam kaha lah kan? Kaha. Kenapa kaha tu Rasul? Tak baca Yasin ke? Apa dia? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Ka tu kaha. Ka kan anta. Dia baca ka tu kaha. Bu sedap lah kan? Ka tu kaha. Gagal tu. Tahu. Nampak bangang macam ni. Tak bijak langsung. Kita belajar bahasa Arab tak mau. Kelakar bila saya ingat cakap dengan pengikut dia, Kaha tahu bahasa Arab ke? Kaha pernah jadi mutawif. Mutawif apa benda? Geli perut dengar. Tahulah kelakar tu. Okay, halakulah, okay, faham. Jadi basic dia, maksud dia kalau sahabat tabi'in, jadi benda tersebut kadang-kadang sahabat dengan tabi'in sendiri dia akan ambil Al-Quran tertentu untuk tafsirkan Al-Quran yang lain. Faham tak? Dia akan tak ambil. Tapi dalam pilihan mereka ada yang tepat, ada kurang tepat. So dia masuk tafsir dengan pendapat juga sebenarnya. Walaupun dia ambil Quran dengan Quran, dia tak maksum macam Nabi. Kemaksuman Nabi SAW bila Nabi kata dan sahih sanad kepada Nabi SAW, maka ia adalah hujah. Kalau para sahabat perlu kepada majoriti mereka setuju, baru hujah. Kalau seorang cakap, belum lagi. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak faham tak faham kenaan dengan tajuk pendalilan ni, dia kata ada sahabat buat, ada sahabat kata. Dia masalah. Pertama, A, nukilan tu sahih ke tidak. Kedua, B, adakah benda tu disepakati. Sebab pendapat seorang tadi tak boleh menjadikan hujah ke atas yang lain. Seorang cakap macam kes apa? Siapa geng-geng apa? Geng mana? Kan. Ustaz sesat seorang yang buat apa? Bahayu Wahabi baru ni. Dia ada satu video, dia kata solat lepas Isyak, siapa lepas Isyak tanpa pemisah, tanpa dipisahkan dengan salam, maksudnya 4 rakaat straight. Bila kita buka semua riwayat, tak ada sebut perkara itu kecuali kata-kata Abdullah ibnu Amr ibn As. Kata-kata dia yang cakap masalah straight. Sedangkan yang lain riwayat daripada Nabi SAW tak ada terangkan sedemikian dilaksanakan solat tersebut.
solat 4 rakaat lepas isyak. Dia kata tanpa salam. Dia pergi highlight yang tu. Sedangkan benda tu kata-kata Abdullah ibnu Amr bin As. Bukan hadis. So bila kata-kata sahabat tadi, kita kena tengok bandingkan dengan keseluruhan yang datang. Tak boleh kita kata yang ini hujah pada semua sekali. Tak, pasal dia cakap sendiri. Dia cakap. Bila dia cakap, tak semestinya ia adalah amalannya Nabi SAW. Dia pendapat dia. Macam Abdullah bin Amr pun ada pendapat kan. Macam ketika dia kata, barang siapa orang perempuan kalau mandi, wajib. Bukan mandi haid mandi junub. Mandi junub. Kerana persetubuhan sebagainya, kena buka tocang, buka sanggul. Kan Aisyah radhiyallahu anha marah. Aisyah kata, peliknya Abdullah, kenapa tak suruh perempuan botak aje? Dia kata, kenapa tak suruh botak? Pasal benda ni boleh berlaku banyak kali. Buka tocang, buka kan masalah lah. Kalau haid dia kena buka, rungkaikan rambut. Adapun ketika junub, jawapannya tidak. Aisyah kata Nabi suruh aku cedok 3 kali cedokan atas rambut aku dan basuh badan seluruhnya. Tak perlu kan melampau-lampau. Beza dengan orang yang wanita yang haid. Tak ada perbezaan masalah mandi haid dengan mandi junub. Cuma ketika tu bila Abdullah bin Amr keluarkan fatwa tu, dia cakap macam tu, Aisyah lawan. Aisyah kata, peliknya Abdullah. Macam ni tafsiran kita panggil. Penjelasan para sahabat kadang-kadang pendapat dia. Sebab tu ada opposition daripada para sahabat yang lain menjelaskan tajuk sebut. Even kalau saya ada buku dikarang tentang penentangan Aisyah radhiyallahu anha terhadap fatwa para sahabat yang lain. Dia dalam rumah Rasulullah, dia nampak apa yang dia nampak dan dia beritahu apa yang dia nampak. Macam Abu Hurairah menyatakan, barang siapa yang bangun subuh dalam keadaan junub, tak mandi lagi, maka tiada puasa baginya. Lepas tu Aisyah jawab, kan peliknya Abu Hurairah kan, dahulunya Rasulullah SAW bangun pagi dalam keadaan junub, kan, kemudian bukan kerana mimpi, baginda mandi, kemudian baginda pergi solat subuh dan teruskan puasa. Tak membatalkan puasa langsung pun, tak ada kaitan dengan puasa tu, rosak. Mana azan subuh tu tak mandi wajib lagi, tak ada hal. Tapi mandilah, takkan tak nak solat subuh pula kan, nampak lampau. Jadi maksud dia kat situ, penentangan Aisyah tadi menunjukkan kepada apa? Itu pendapat mereka. Bila mereka cakap tu, mereka tak tanya Rasulullah. Ada kadang-kadang mereka faham ikut bahasa Arab sendiri. Tapi bila mereka rectify balik, jumpa Rasulullah tanya, timbullah kadang-kadang penjelasan yang berlainan. Faham okey. Dia kata summa lahiz, dia kata lahiz, guna perhatikanlah. Anna tafsir as-sahabi wa awit tabi'ina al-Quran bil Quran huwa min tafsir bil ra'yi. Bahawa tafsiran sahabat, seseorang sahabat dan seseorang tabi'in, Quran dengan Quran, ia termasuk daripada tafsiran dengan pendapat. Kenapa? Wa dzalika, dan itu adalah li'anna tariqal wusuli ila tafsiri hadhil ayati bi hadhil ayati huwa ar-ra'yu wal ijtihadu. Dikatakan jalan untuk sampai kepada tafsiran ayat ini dengan ayat ini adalah pendapat ataupun ijtihad mereka. Ini saya fahamkan tadi kan, saya sebut. Macam tadilah yang kita sebut Zaid bin Aslam punya jawapan tentang ayat surah Qaf tu. Kan? Dia kata zalika ma kunta minhu tahid. Siapa anta kat situ? Dia tanya, dia jawab Rasulullah. Seorang tu kata tak, orang kafir. Yang seorang tu kata tak, ia adalah semua sekali. Mukmin ke kafir ke tak kisah, baik jahat, semua sekali akan lalui proses yang sama. Cuma kat situ yang kita panggil apa? Itu adalah ijtihad mereka. Okay? Baik. Wadhalik, okey. Wala yulzamu, dan tidak dimestikan anna kullu man fassara ayatan bi ayatin anna tafsirahu hadha yuqbalu. Dan tak dimestikan bahawa setiap sesiapa yang menafsirkan ayat dengan ayat, tafsirannya ini diterima. Kena faham macam tu. Tak semestinya. Okay, unless macam Quran tu memang Allah Ta'ala yang firmankan, kita bawa. Ini Allah Ta'ala firmankan, memang ayat tu sebaris. Dekat-dekat. Memanglah. Tapi kalau duduk dekat surah lain, ayat lain kan bersurah berbeza, adakah timbul masalah tadi? Pemadanan tersebut adalah dia, adakah ia memang yang Allah Ta'ala kendaki ataupun tidak, kita tak ada jawapan yang tepat. Faham tak? Sebab Allah Ta'ala kadang-kadang macam kita kata, Allah Ta'ala sumpah dengan apa saja yang dia nak. Bahkan yang atas kita sebenarnya apa Nabi ajar lah, perintah kita buat. Sometimes dalam Quran Karim awak tak faham pun tak apa. Tak perlu tahu semua. Contoh macam Umar bin Khattab tak tahu apa tu Abba. Dengan Quran dia Arab, dia sahabat Nabi. Tapi dia tak tahu wa fakihatan wa abba. Tak apa. Ada sebenarnya, tak makan je.
Ambil kau. Ni semua apa? Bekalan waktu pergi Perlis kau ni. Naik kereta api kan, awak batuk, orang jeling semacam weh. Macam mana? Macam buat test negatif. Macam mana? Buat kali-kali dah. Tak ada apa-apa lah. Dengan musim kan. Satu kedua apa, masa kita bergerak naik motor, suka main hujan. Petang panas, tengah hari panas, lepas tu kena hujan. Ataupun tengah hari panas, masuk bilik office, pasang aircon kuat-kuat. Lepas tu mula semua. Macam mana? Sejuk, best. Kedua macam minum air sejuk. Dah sebut dah jangan. Tapi seronok. Sedap kan? Memang sebenarnya air sejuk ni pada hari yang sangat panas, kan Nabi suruh kita, ada doa Nabi, antara doa kita minta Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala lebih daripada air sejuk. Sebab memang air sejuk ketika hari yang panas sangat sedap. Saya ingat waktu kat Sudan, Malaysia 30 lebih, Sudan tuan-tuan dapat 50. Saya tahun saya duduk tu 47 tahun 98. Sangat panas. Lepas tu bayangkan tengah panas kan, ambil Coca-Cola minum. Serius kan. Ada kawan kata macam-macam surga dah. Sedap. Kan nikmat. Kalau tempat-tempat macam sekarang ni, minum Coca-Cola tak rasa. Tempat macam tu, minum tu. Dia panas kering. Panas kering. Nak kata panas tak panas kan. Kalau ambil bekas tin macam tin susu tu kan, isi air, letak telur, biar tengah panas masak. Letak didih lah tapi masak. Telur tengah masak. Tak panas sangat. Tidur atas bumbung. Tidur atas bumbung. Diorang biasa tidur rata, bumbung tu rata sebab atas tu boleh tidur. Cuma yang punya bujang ni tak pergi naik ke atas. Tuan rumah tak pergi naik. Pasal apa? Bila dia naik atas, anak dara orang ni nampak. Dua anak dara orang, okey rumah kita tinggi kan. Ke sana nampak anak dara orang sini, anak dara orang sana. Kalau nak jadi bini tak perak kan. Ngintai-ngintai. Ingat sekali kot pengalaman saya zaman tu. Lepas zaman tu tak apa tahu tak, bimbang panggil apa, hantu tu hilang kot. Sebab waktu tu lah kan, waktu kecil tu kita ada lah rasa meremang lah rasa tu kan. Tapi lepas daripada pertama waktu saya sekolah dekat Perak, dekat Pahang, dekat apa, Darul Hijrah, sekolah bapa Abu Syafiq Nunu. Bapak dia Ustaz Alwi rahimahullah. Sekolah tu dia tak ada waktu Abu Syafiq budak kecil je. Dia kecil budak lagi. Jadi saya sekolah itu start point untuk ni hilang takut hantu. Sebab diorang kadang air tak ada, kena turun sungai. Ambil air, pergi tandas, gelap. Jadi kita sakit perut. Memang kita geram gila. Kalau dia kata kacau-kacau sakit perut ni kan, naik atas rumah, dia ada rumah pondok macam pondok durian kot, dekat tepi sekolah tu. So kita nak ambil kena lintas kawasan tu. Kawasan macam nak dibayar orang ngintai. Saya naik atas rumah tu, saya kata aku jumpa aku tumbuk. Dia tengok apa ada jubah. Budak-budak ni dia basuh jubah gantung dalam tu. Itu cerita dia, kadang-kadang awak nampak benda, pergi, jangan lari. Dengar macam jerit dia pergi. Lari tu yang masalah keluar cerita bukan-bukan tu. Sebenarnya serius. Kebanyakan orang macam tu. Dia macam apa tu? Lepas tu diam tidur. Tak, kalau dengar pergi. Kita pergi. Dengar bunyi pelik-pelik pergi. Abang tahu cerita apa benda sebenarnya. Macam kalau tengah malam kau dengar bunyi 3 pagi kan, bunyi gitu kan. Kalau kat belah Kuala Lumpur ni anjing beranak. Sebenarnya saya dapat tahu tu sebab dekat sekolah kan tu, sekali dekat Sudan saya dengar sekali. Belakang dinding, belakang tembok bunyi tengah malam. Rupanya apa? Anjing beranak. Saya cerita kawan saya. Dia kata bapak saudara dia kerja berburu. Dia kata sebenarnya kalau dalam hutan dengan perempuan menangis, itu musang beranak. Cuma jadi cerita hantu sebab apa? Awak lari. Jangan lari. Pergi tengok. Musang beranak. Dia nak kan. Dia kan, dia tengah meneran tu bunyi gitu. Jadi start dari tu saya tak ni dah. Dekat Sudan, tak lah waktu tu bukan muda lagi kot. Budak-budak kan. Kawan kata,
saya dengar bunyi tengah malam kan. Actually bunyi tu pasal tembok bangunan, bila angin kuat sangat bunyi dia dilanggar, bunyi gitu. Saya pun kata dengan budak Cameroon, kawan saya, bunyi apa tu? Shh, jangan tanya. Dia kata apa sah tak boleh tanya. Dia kata dulu ada cerita budak Nigeria, budak mana Niger ke Nigeria, dia jalan-jalan kat Padang. Jalan-jalan kat Padang bola daripada asrama tu jauh. Sana kawasan jarak jalan tu kan, rumah kawan-kawan kita pergi berkilometer, jalan kaki je. Daripada asrama habis keluar, daripada sini pergi sini, jarak kat 800 meter, 1 kilometer. Jarak jauh. Jadi dia kata budak jalan dekat Padang. Lepas tu dia jumpa perempuan cantik. Lepas tu dia balik asrama, lepas tu dia demam, sakit. Lepas tu dia kata kononnya tiap-tiap malam datang perempuan tu kacau dia. Lepas tu dia sakit. Universiti takut dia mati kat universiti, hantar balik. Saya tanya soalan, kenapa bunyi tu? Bukan ada kaitan dengan tajuk tu pun. Dia pergi cerita tu. Tapi oleh kerana musim tu kita budak-budak kan, dengar cerita perempuan kat Padang, saya bawa tikar, bawa selimut, air Coca-Cola sebotol, saya pergi Padang. Saya tidur seorang kat Padang. Dia pentas tempat duduk tu batu tau. Ni Padang pula, saya duduk situ, tidur. Cik perempuan cantik. Sekali kan, setengah malam saya dengar bunyi gitu kan. Saya kata datang dah. Angkat kepala dekat 20 ekor anjing keliling saya. Mujur tak gigit. Saya balik potong bola tu. Lari mencicit anjing tu. Saya kata gila. Balik rumah. Dulu besok pergi balik. Jalan balik. Tak jumpa pun. Diorang cerita-cerita dengan hantu-hantu ni bohong je. Dan nampak kesikers lah benda kan. Apa paranormal. Tak ada lah. Pergi je. Dia jadi kes pasal orang nakut. Tu yang macam apa benda? Apa benda lari. Apa benda tengok lah. Tunggu yang lari. Pelik dia. Ya, saya pergi sana. Okey. Dia kata bukan maksud dia bila tafsiran tu, dia ayat dengan Al-Quran terus terima. Tak terima. Kadang Sufi pun buat macam tu. Kadang Mu'tazilah pun buat macam tu. Tapi cara mereka buat tadi, dia kadang-kadang perbuatan mereka tafsir bil ra'yi, tapi bukan pakai marjuh, bahkan mazmum. Tercela. Dia ambil ayat Quran ni gabungkan, dia pelik. Sebab tu setiap orang bila kata tafsir Quran, bukan semestinya tafsiran tadi diterima. Okey. Bal qad yakun marjuhan. Bahkan kadang-kala dia marjuh. Tak kuat pun pendapat tersebut. Wa bina'an alaihi. Maka berasal kepadanya fa hukmuhu, maka hukum tafsiran tadi, Quran tadi, kalau sahabat yang buat atau tabi'in yang buat, hukum tafsir dan hukum tafsir sahabat dan juga tafsir tabi'in. Kalau ijma' diterima. Kalau ada percanggahan, kita tengok siapa lebih kuat. Kalau tidak, kan seorang saja kita boleh ambil consideration tanpa ada orang menentang. Itu je. Itu tafsiran para sahabat, tafsiran para tabi'in macam tu. Dia tak ada terima mutlak. Tak ada penerimaan mutlak. Terutama kepada kalau perkara yang ada padanya pertentangan di antara para sahabat dalam penjelasan. Baik. Maka hukum ni tafsir sahabi wa tabi'i. Maka hukum ni adalah hukum tafsir seorang sahabat atau seorang tabi'in. Okey, walau kana yulzamu qabulu qawli kullin man fassara ayatan bi ayatin. Dia kata kalau kiranya dimestikan penerimaan kata-kata setiap orang yang menafsirkan ayat dengan ayat, lama rudda syai'un min hadhil aqwal, maka takkan ditolak satu pun daripada pendapat ini. Takkan ditolak satu pun. So kena terima semualah. Jumpa dia kita terima. Macam tadilah macam Zaid bin Aslam punya pendapat. Dia kaitkan surah Qaf tu dengan surah Ad-Duha. So dia kata ini dua-dua ni Nabi. Pendapat dia. Tapi yang lain kata bukan, apa hal kata. Ini orang kafir. Okey. Jadi dia kata takkan tolak, takkan kalau tafsirkan ayat dengan ayat tak ditolak satu pun daripada hadis aqwal. Tengok contoh dia. Wa hadza Mujahid, ini Mujahid. Fassara qaulahu ta'ala, ditafsirkan firman Allah Taala dalam surah Abasa ayat 20.
Dengan apa dia tafsirkan thummas sabila yassarah. Kemudian jalan ya ini yassarahu Allah Taala mudahkan ia. Kan Allah kan kutilal insanu, celakalah manusia ini. Ma akfarah, adakah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, daripada apakah dia dijadikan. Jangan tak tengok kan daripada apa dia dijadikan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, daripada titisan air Allah ciptakan dia, lantas Allah tentukan dia. Kemudian ayat seterusnya thummas sabila yassarah, kemudian jalan Allah Taala mudahkan dia. Okey, jalan tu apa? Okey, kat sini Mujahid bin Jabr dia kata jalan tu maksud dia adalah biqauli, ditafsirkan dengan firman Allah Taala dalam surah Al-Insan ayat yang ketiga. Inna hadainahus sabil, kamilah hidayahkan dia jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Kat situ masalah apa? Jalan. Okey. Kalau ikut kepada yang Abasa tadi, majoriti para ulama terima jalan tu maksud dia mudahkan jalan dia keluar daripada perut ibu dia. Tapi Mujahid bin Jabr dia kaitkan jalan tu maksud itu. Jalan tu maksud dia jadi baik atau buruk. Jadi seorang bersyukur ataupun yang seorang yang kufur. Mana jalan hidayah? Jalan penyesatan atau jalan hidayah. Okey. Dalam walaupun macam tu, Mujahid bin Jabr dah cakap itu. Wa ma'adzalika, walaupun demikian, rajjahat Tabari al-qaul al-akhari. Namun begitu, telah mentarjihkan, telah menguatkan Imam Tabari pendapat yang satu lagi. Bi annahu khurujuhu min batni ummihi. Yang dimaksudkan dengan surah Abasa 20 tu adalah keluar daripada ibu dia. Bukan dengan maksud mudahkan jalan baik buruk. Maka maksud mudahkan jalan dia keluar daripada perut ibu dia. Ada perbahasan lah kan. Itu kan sebenarnya tempat keluarnya bayi tersebut adalah sukar. Ada tulang rangka badan manusia tu dia menghalang. Tapi rupanya ketika perempuan nak bersalin, tulang rangka jadi macam rahang ular. Dia boleh longgar untuk keluarnya bayi tersebut. Bukan bayi ni, baby. Kalau ikut logik tu tak pelik, tapi hormon badan tu boleh mengubah. Macam orang tengok lah hormon badan ikan salmon. Dia asal duduk dia lahir menetas dekat hulu sungai, membesar dekat laut. Time nak mengawan, dia patah balik ke sungai balik. So dia boleh tinggal dekat air masin dengan air tawar sementara. Tapi bila dia naik ke hulu sungai, badan dia berubah. Hormon badan tu menyebabkan perubahan, muncung dah macam inilah badan je lain. Tu sudut asal yang kena faham. Maksud dia boleh jadi hormon tentu mengubah. Dan macam tu kat wanita bila dia melahirkan anak, kesakitan dan sebagainya tu, benda tu akan ada penyebab untuk dilahirkan. Tu Allah kata summas sabila yassara. Kemudian jalan Allah Taala mudahkan ini untuk dia keluar dari perut ibu dia. Daripada titisan air Allah Taala jadikan dia, Allah Taala tentukan, kemudian jalan Allah Taala keluarkan. Sebab apa? Summa amatahu fa akbarah, kemudian Allah Taala matikan dia dan jadikan dia dikuburkan. So kalau ikut pada kita bincang ayat tersebut secara umumnya, dia berkaitan dengan masalah fizikal kejadian manusia. Bukan berkaitan masalah panduan hidup. Ada kejadian daripada titisan air, kan, tentukan sifat, warna mata, warna rambut sebagainya daripada air itu sendiri. Bukan kemudian yang orang kadang salah faham. Dia kan kalau dia minum soya banyak anak putih, makan kicap banyak anak hitam. Sedangkan benda tu genetik. Pada 24 jam persenyawaan sperma dan ovum ditentukan akan rupa anak tersebut. Warna mata dia, warna rambut dia, jenis rambut dia, warna kulit dia, semua sekali. Dah ada dah. Siap-siap. Tak tunggu. Mana the first tu Allah kata min nutfatin khalaqahu faqaddara. Daripada nutfah, titisan air, macam drop of water Allah Taala jadikan dia, lantas Allah Taala tentukan. Tentukan apa? Tadilah warna mata sekali. Daripada situ. Daripada awal genetik tu. Bukannya lepas kemudian baru nak berjadi. Bahkan kat situ penentuan jantina XY dengan XX. Ingat lagi? Tak ingat dah? Ingat dah, ambil SPM semua kan? XY, XX. Itu kat situ dah tentu jantina dah sebenarnya. Jadi nak fahamkan, itu berkait dengan tajuk tu, keluar dari perut ibu, mati, dikuburkan. Jadi macam kena kan? Jadi Imam Ibn Jarir At-Tabari dia tarjih itu. Dia tak tarjihkan maksud yang satu lagi. Maksud Ibn Abbas, maksud yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabr, tak dikuatkan oleh Imam At-Tabari.
Tak kuatkan. Walaupun maksud tu macam kena kan. Kan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Maksudnya kamilah yang memberikan hidayah berjalan kepada manusia ini, insan ni. Sama ada dia menjadi seorang yang bersyukur atau dia menjadi seorang yang kufur. Okey. Dia kata contoh. Kalau dia kata semua tabi'in cakap kena terima, dan Imam Tabari tak adalah pilih pendapat satu lagi. Okey. Dia kata walau kana tafsirul ayat bi ayati min tabi'in mulziman. Kalau sekiranya tafsiran ayat dengan ayat daripada seorang tabi'in dimestikan mulziman, mesti difatuhi, lama adalah anhu at-Tabari. Saya tak menyimpang daripadanya. Imam Tabari pilih pendapat satu lagi. Wa hadha wadihun inda adna ta'ammulin. Dan ini adalah sangat nyata ketika sekurang-kurang serendah-rendah pemerhatian. Ini ayat kita baca bila Ibn Katsir ke Imam Tabari ke contohnya kan, dia bawa pendapat para tabi'in, dia reject sama je. Kalau dia kata mesti ikut, dia tak langgar lah. Kena ikutlah kata-kata tabi'in tadi. Terutama macam Mujahid bin Jabr, ada murid Ibn Abbas. Yang kita baca tu Muhammad Ibn Sirin kata apa? Kalau dapat pada engkau tafsiran Mujahid, cukup dah, tak tengok yang lain. Macam tu punya pujian diberikan oleh Muhammad Ibn Sirin terhadap Mujahid bin Jabr. Tapi namun gitu, samba je, Tabari tak terima. Sebab dibayangkan masa baris konteks ayat kadang-kadang lebih kuat berbanding dengan perbahasan yang cuba dibawa. Sabil tu sabil mana? Dua-dua ada sabil kan? Dan dalam sini ada sabil, sini ada sabil. Soalan sabil ni sama tak dengan sabil ni? Itu tajuk dia. Sabil ni jalan keluar dari perut ibu dia. Yang ni sabil ni adalah hidayah petunjuk untuk menjadi seorang bersyukur ataupun seorang yang kufur. Okey. Okey, kedua. Ini masih lagi ulasan berkenaan dengan tak patut kita terus kata maksur tadi mesti ia adalah sebagai nukilan termasuk dengan tabi'in sebagainya. Sebab dia kata pertama sekali setiap tafsiran tadi sebenarnya Quran dengan Quran dia kadang-kadang adalah pendapat daripada orang sebut. Kalau Nabi, tafsir Nabawi. Kalau sahabat, maka dia adalah dikira sebagai ra'yu. Maknanya dia gabung kait dengan ini, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tengok keadaan. Kadang-kadang marjuh dia kata. Okey, baik. Kedua, lima. Dia kata kalau kedua lah soalan dia, persoalan kedua adalah lima tuqafun naqlu 'inda tabi'in. Kenapa kita hentikan nukilan pada tabi'in je? Walam yuzkar man ba'dahu, tak disebut siapa sesudah mereka. Maka ikutkan pada tabi'in dalam contoh fiqh, fahaman agama ataupun amal agama, kan amal syariah, kita bukan hanya ambil tabi'in kita ambil juga. Imam Syafi'i tabi'in, Malik bin Anas tabi'in, Abu Hanifah rajih dia tabi'in, bukan tabi'in. Tak sempat dengan sahabat-sahabat yang besar. Dia lahir tahun 80 Hijrah. Sahabat yang besar-besar dah mati tahun 60 lebih dah. Yang soalan kat situ macam kita panggil apa? Malik bin Anas tabi'in. Tabi'in. Ahmad bin Hanbal tabi'in. Sebab sahabat yang last sekali mati, Abu Tufail, dia mati tahun 110 Hijrah. Tapi dia dikira sebagai tabi'in kecil. Dan tak ramai orang ambil daripada nukilan. Para sahabat menjadi rujukan agama, dan ramai tak ada. Ramai dah tak ada. So tapi kita ambil dari mereka apa? Hukum hakam agama ni. Imam-imam tadi kan? Tabi'in tadi, kita ambil dari mereka agama. Dan terutama Nabi sebutkan khairul qurun qarni. Sebagai generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum. Nabi sebut macam tu kan, di satu riwayat 3. Satu riwayat Nabi sebut 2. Kalau sebut 3 ni sahabat, tabi'in, satu lagi. So kenapa dia henti pada tabi'in je? Soalan tu kita tanya kan. Baik. Dia kata, kenapa dihentikan? Dia kata, ma'anna fihim minal a'immati fit tafsir. Man fihim, kerana ada pada siapa selepas para tabi'in, dari kalangan imam-imam dalam tafsir, siapa yang ada dalam mereka terkenal. Contoh macam macam Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah. Patutnya ada dekat situ, kita panggil apa? Diorang pun patut dapatlah nama kat situ. Kenapa kita henti pada tabi'in saja? Okey. Wa aqwalihim mudawwanatun mahfuzatun. Dan pendapat-pendapat mereka
tabi'in ni, dia karang dan juga dipelihara, preserve. Dikarang dan preserve, kan? Wa tariqu ilaihim huwa bil athari. Dan jalan kepada mereka, kepada para tabi'in pun bil athari, dengan asar juga, dengan jejak. Ya, kat tabi'in macam tabi'in juga. So kenapa kita stop dengan tabi'in je? Dia soalan tanya, kan? Walladhi yazhar, namun yang nyatanya li kepada Syekh Musa At-Tayyar, annama yumkinu an yutlaqa alaihi tafsir ma'thur. Okey. Tajuk tu habislah. Mana penentangan terhadap gelaran tafsir ma'thur tu kepada Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in. Dia jawab baliklah. Pertama tentang tafsir Quran. Tafsir Quran kan dia kata apa? Dia kata apa tafsir Quran tadi, kalau daripada sahabat dan tabi'in, dia sebenarnya adalah pendapat. Bukan semestinya direct. Okey, kemudian kedua dia sebut dengan tafsir tafsir kedua tafsir tabi'in kan. Tak, kenapa berhenti pada tabi'in? Tak turun pada tabi'in. Okey. Sekarang dijawab. Wallazi yazhar li, dan nyata kepadaku, kata Syekh Musa At-Tayyar, anda mayumkinu an yutlaqa alaihi tafsir bil ma'thur, bahawa apa yang mungkin untuk dituturkan padanya, dilafazkan padanya kalimah tafsir ma'thur, wajibu akhdhu bihi, dan wajib kita ambil adalah salah satu anwa', 3 bentuk. Tafsir ma'thur ni sebenarnya 3 bentuk. Okay, kalau saya nak tambah, saya letak 4. Pertama sekali sebab apa? Yang tafsir Quran sendiri yang dalam ayat yang sama. Quran jelaskan sendiri apa yang dia nak. Kadang-kadang orang tak tahu mutakin siapa. Kan? Jadi benda-benda ni macam Ibadur Rahman siapa? Siapa Ibadur Rahman? Kan Allah Ta'ala letakkan sifat mereka. So jadi basically bila Allah Ta'ala macam ayat 62 63 lah surah Yunus. Siapa wali Allah? Kau Ta'ala jawab, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan? Ketahuilah wali-wali Allah, tidak ketakutan ke atas mereka tak akan bersedih. Tak ada takut untuk benda akan datang dihadapi, tidak mereka bersedih benda yang telah lalu. Siapa mereka? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kenapa tak? Bila kita relate kat situ, Allah Ta'ala sendiri terangkan kepada kita siapa orang dikatakan wali Allah. Ini tafsir yang saya kata yang pertama lah. Sepatutnya kita faham macam tu. Tapi cuma mungkin pada sudut Syekh Musa At-Tayyar, dia anggap benda tu dah terang kat situ, kita tak panggil tafsir Quran, dia kata. Unless macam yang kita nak terangkan itu Nabi tafsir Quran dengan Quran. Quran dengan betul tafsir para sahabat Quran dengan Quran. Itu maksud dia. Baik. Dia kata al-awwal yang kena pegang apa tafsir ma'thur dan apa kita wajib pegang adalah maruya an Rasulillah SAW min tafsirihi al-Qur'ana. Apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW daripada tafsiran baginda terhadap Quran. Ini tafsir Nabawi. Ini tafsir bil-ma'thur yang dimaksudkan. Maksud dia kita memang relate pengertian tadi tak faham, Nabi terangkan. Macam contoh macam solat lah. Kan kata aqimus solah. Macam mana solat nak solat? Tengok Nabi. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan atuz zakah. Kan Nabi terangkan zakat macam mana. So basically itu ada tafsiran yang paling betul bagi Al-Quran. Ini tafsir Nabawi. Apa Nabi terangkan berkenaan dengan satu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan atau Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Macam kisah Khidir. Kan kita ada Quran punya penceritaan, kemudian ada Nabi terangkan balik tambahan berkenaan dengan nama Khidir tu. Khidir Nabi yang terangkan. Macam dalam Quran Karim tak sebut nama Ismail punya mak siapa. Dan Bukhari ada terangkan, hadis Nabi terangkan nama mak dia. Ini nama dia Hajar. So tafsir Nabawi bagi Quran, ini kita panggil tafsir ma'thur. Kedua, asani maruwiya anis sahabati. Apa yang diriwayatkan daripada para sahabat mimma lahu hukum marfu'. Daripada apa yang baginya hukum marfu'. Ka asbabin nuzul, sebab turun ayat contohnya. Ini dipanggil tafsir bil ma'thur lah. Sebab turun ayat takkan nak reka-reka lagi. Atau mughibat, perkara-perkara ghaib. Yang okey, tapi ni kena detail sikit. Yang ini tanpa ada kaitan dengan Israiliyat. Kalau ada sahabat-sahabat yang dia ternyata benda yang dia cakap tu ada kaitan Israiliyat, dan kita anggap dia Israiliyat lah. Hukum Israiliyat lah. Jika tidak, maka dia ghaibiyat. Yang kita kata hukum marfu'. Demikian juga satu lagi ijma'. Ijma' yang disepakati oleh mereka lah. Menurut sebut dan disepakati.
penjelasan tadi. Okay, ketiga, asal-isu ketiga, ma'ajma' alaihi sahabat wa tabi'un. Ini disebut dah. Ketiga. Ketiga adalah apa yang ijma' terhadapnya para sahabat dan para tabi'in. Wa hadha yulhaqu bil ma'thur. Ini juga disusulkan dengan ma'thur juga. Diwujubil akhdhi bihi, kerana wajib kita berpegang dengannya. Mengambil dengan yang disepakati oleh para sahabat dan para tabi'in. Apa sahabat sepakat? Ini adalah perlu kita ambil. Ini berdasar kepada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115, Allah Ta'ala nyatakan, wa man yushakikir rasul, bahawa siapa yang menentang atau berada belah pihak bukan pada Rasul. Menurut Rasul belah kanan, dia berkiri. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikuti jalan selain jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada mana dia nak berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dalam jahannam nanti. Wa sa'at masira, dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata ayat ini adalah kewajipan berpegang dengan ijma'. Sebab jalan orang beriman dimaksudkan itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak semua orang sahabat mukminin orang Melayu kita kan, Islam Nusantara. Ambil kau kan. Islam gaya Afrika. Banyak orang kadang saya ingat dia orang ada idea Islam ni bukan ala Arab, ala Melayu. Dia ingat ingat masakan Jawa kan. Dia ingat boleh tukar-tukar. Pelik sikitlah. Tapi kena faham, sebenarnya bukan macam tu cara dia. Sebab apa yang disepakati oleh mereka tak boleh kita langgar. Itu maksud dia. Baik. Dia kata li'anal ijma' hujjatun, kerana ijma' adalah hujjah. Okey. Wa amma tafsir sahabatu, adapun tafsir para sahabat pula. Fa in kana mujma'an alaihi, jika disepakati terhadapnya. Au kana sababun nuzulin, ataupun dia sebab turun ayat. Au ikhbaran an amri ghaibi, ataupun dia adalah daripada perkara ghaib yang tak mungkin diketahui oleh mereka. Okay? Macam contoh macam apabila disoal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan kenapa disebut dalam Quran Karim Quran turun satu malam. Itu dalam surah Al-Qadar dengan surah Ad-Dukhan. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalna fi lailatin mubarakah. Malam. Lepas tu dia buka ayat 185 suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan turun padanya Al-Quran. Mujahid menjawab kerana murid Ibn Abbas kan. Dia kata, tanya kepada Ibn Abbas. Dia kata, pelik. Kata. Kan, ayat yang datang kata turun satu malam. Yang ni kata turun bulan Ramadan. Tapi kau cerita dengan aku dengar ada turun siang. Ada turun waktu lain. Ada turun musim panas, musim sejuk. Ada turun bulan lain. Bukan bulan Ramadan saja. Ibn Abbas terangkanlah, dia kata turun Al-Quran pada dalam satu malam. Dalam bulan Ramadan, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dalam satu malam. Bulan Ramadan, dalam satu malam turun daripada Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu malam dalam bulan Ramadan. Kemudian diagihkan kepada 23 tahun kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ghaibi lah. Ini ghaibi. Supaya kita faham macam kalau tak kita akan confuse lah. Orang tanya kita, kata Quran turun bulan Ramadan, ni Rejab pun ada, Syakban pun ada. Macam Dzulhijjah pun ada. So, jadi kadang-kadang benda ni yang confusion berlaku kan. Tapi dijawab oleh para sahabat. Tapi dengan cara ghaibiyat. Perkara yang bukan boleh diketahui dengan logik akal. Bahkan dipasti daripada wahyu Nabi SAW. Okay. Maka dia kata ini hukum marfu' kama marra. Wa in kana ghairu dzalika, kalau bukan selain dari itu, bukan perkara yang disepakati, seperti turun bukan seperti kata fa min babi ijtihad war ra'yi, maka dia termasuk daripada bab ijtihad dan juga pendapat. Para sahabat berpendapat dan juga mereka keluarkan ijtihad. Sawa'an kana mu'tamaduhu al-lughah, tak kira sama ada sandaran dia adalah bahasa au ghairuha ataupun selainnya. Min adawatil ijtihadi fi tafsir, daripada alat-alat ijtihad dalam tafsir. Mungkin bahasa Arab macam penjelasan dibuat oleh Ibn Abbas tentang kalimah-kalimah tertentu. Contoh macam bila diterangkan dzalikal kitab, dia kata hadzal kitab. Dan alif lam mim, dzalikal kitab. Maksud dia apa? Dah baca dah itu. Saya tayang kat depan. Kitab ini. Kitab ini bukan kitab itu. Turun kat tangan. Tapi ustaz, dzalika kan itu. Awak belajar Arab level kosong dia panggil. Level kosong bunyi dia macam tu.
Macam budak-budak kan. Dia macam zalika, dia macam tu je. Tapi orang Arab, dan Ibn Abbas terangkan, dia kata zalikal kitab ai hadzal kitab. Hilang confusion, tak ada pening kepala. Kenapa zalika? Tak, rupanya orang Arab memang tukar-tukar. Zalika tempat hadza, hadza tempat zalika. Tak ada sebarang kemusykilan dekat situ. Kita yang tak belajar bahasa Arab je kita akan boleh ke? Boleh ke? Rupanya orang Arab tak ada masalah pun. Dia exchange penggunaan. Ini contohnya sandaran Ibn Abbas dalam penjelasan ni adalah apa? Bahasa. Alat dia bahasa lah. Takkan kita kata, tapi si Bawih kata, takkan si Bawih nak lawan Ibn Abbas? Tapi ustaz saya kata, ustaz awak Ibn Abbas, boleh lawan Ibn Abbas ke? Dia buat penjelasan dah ni. Ar-Razi berkata, Ar-Razi pun tak lepas. Sebab balik pada asal Ibn Abbas sahabat Nabi, dia orang Arab. Dia duduk pada zaman era tidak ada kerosakan bahasa. Kalau kata boleh-boleh lah. Awak tak puas hati pasal. Faham tak puas hati, geram. Last sekali cari kitab luar. Kitab ghaib. Quran kata zalikal kitab. Quran tak kata hadzal kitab. Carilah kitab ghaib. Tu sesat tu. Ni kita cerita kan, memang betul geng sesat ni tu. Tapi abang saya tak rekod ni. Jumpa makan kedai, bang sihat. Ustaz. Dia dekat Taman Tun. Tapi isteri dia pun ni juga. Tak gaduh dengan suami dia bawa saya. Tak pernah datang kelas, tak pernah datang kelas saya. Saya tengok nanti tak pernah datang kakak tu. Tapi kali tu suami dia kata, you bawa ustaz you. Datang bawa ustaz dia. Saya lah, dia minta saya lah. Ustaz lain tak pergi pergi jumpa suami dia. Tapi bila tanya balik, suami tak solat. Sejak bila? Sejak kahwin. Kita dah macam tu lah. Tu kenapa sekarang minta cerai? Rupa-rupanya pasal suami kahwin lain. Bukan sebab kerana suami tak solat. Katanya mula-mula kahwin ni tu, kalau suami tak solat, minta cerai. Ini ajar, buat ajaran tau. Adik-beradik kita ke, saudara mara sepupu kita. Kata kalau suami tak solat, minta cerai. Betul orang kata, ustaz, takkanlah kena solat cerai berai. Saya kata, solatlah patut cerai berai. Solatlah patut kita bertegas. Kan Nabi kata pukul anak kalau dia kata 10 tahun tak solat. Seriusnya solat ni. Bela lagi. Tak apalah, nanti kan dia taubat lah tu. 30 tahun kemudian, tak solat ustaz, suami saya. Pandang muka, bila tak solat kak? Sejak kahwin lagi. Kenapa tak minta bercerai dulu? Sebab dulu suami tak kahwin lain. Ini suami kahwin lain, jadi tak sayang dah lah. Wallahualam, salah ni sebenarnya. Dia kena patut mindset tu betulkan. Macam nanti kan, Ramadan ni ada soalan-soalan. Berbunyi antaranya, betul ke kalau kami tak solat, puasa tak diterima? Percaya tengok. Ustaz mengajar kan, Ustaz Faiz kalau mengajar nanti tunggu. Ada soalan yang kena datang. Baru ni saya dekat pusat latihan Baitul Mal. Kat mana tak, dekat tengah-tengah KL tu. Masjid Imam Syafi'i apa tak? Keluar soalan tu 2 kali. Saya bagi tahu hadis Sunan Tirmizi yang memang akan dikira solat dulu. Kalau solat tak lepas, tak ditanya puasa. Tak ditanya yang lain. Dia tak ada macam tak solat. Okey tak solat, kejap. Apa tadi? Zakat? Tak ada. Tak bincang dah. Solat gagal terus. Macam kalau orang tu ada banyak kebajikan tapi tumpahkan darah manusia, hancur. Dia takkan selamat. Tak ada macam tumpahkan darah tapi ada kebaikan lain kan? Tak ada. Tak bahas. Ada boleh saya ceritakan tajuk tentang hadis tu. Ada orang tanya soalan. Tapi ustaz, bukan kalau kita dah ada baik ni, yang ini dia anggap macam ni tak sempurna pun tak apa. Salah. Orang tengok apa benda. Kalau benda bukan benda utama, ni benda utama. Pasal kalau pada hak manusia mula-mula sekali dengan darah. Kalau hak Allah Ta'ala mula sekali dengan solat. Selamat solat, baru bincang zakat. Selamat zakat, baru bincang puasa. Bukan beria puasa nanti kan ingat-ingat solat tak cukup, ingat lepas. Tak. Memang benda tu mungkin ada kebaikan tadi, tapi tak dihitung pun. Masuk neraka dulu sebab tak solat. Itu asas pertama. Nanti percaya tengok, Ramadan ni banyak soalan je ni. Pasal Malaysia ni memang ada ajaran pelik. Tak solat tapi Muslim. Tak solat tapi Muslim, mukmin, masih mukmin lagi. Kan? Macam apalah. Saya betul lah kami berpeluk, bercium, tapi kami masih beriman. Apa benda ni? Kan?
Yelah, bukan kita kata nafikan awak pasal dosa besar, kita pun dosa besar lah. Tapi yang ada perangai macam tu lah. Perangai meringankan dengan masalah buat maksiat, kemudian kata saya masih mukmin. Walaupun saya buat apa saya buat, saya tetap percaya Allah Ta'ala. Kau dengan Iblis sama je. Kau macam tu. Betul lah. Iblis pun sama. Iblis kan dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tapi apa Allah Ta'ala perintahkan dia, tak nak buat. Dia langgar perintah Allah Ta'ala. Itu beza dia. Apa beza dia? Awak dengan Iblis sama je. Belik tu. Tapi Allah kita, memanglah ada masa taubat, tunggulah sempat ke tidak. Kan? Tengah-tengah prime age kan. Umur tengah remaja muda ni, mana ada nak sangat. Kan? Kecuali jual tudung. Jual tudung. Lah start kan. Sebab jual tudung kan, ni kan marketing. Artis jual tudung lah, jual niqab lah. Orang pun lupa beli. Awak takkan rupa artis tu kalau pakai pun. Pelik tu. Tahulah. Seronok macam mana? Hype. Okey. Dan dia kata wa tafsir tabi'i, dan tafsir seorang tabi'in pula, yulhaqu bil ma'thur, akan disusulkan dengan ma'thur juga. Idza kana mimma ajma' alaihi tabi'un. Sekiranya ia daripada yang disepakati terhadapnya oleh semua para tabi'in. Balik pada asal adalah hukum yang sama. Okey. Wa ma adahu, tak apa selain daripada ia, fa huwa tafsir bil ra'yi, maka dia tafsir dengan pendapat. Sebab tu boleh di-reject oleh sebahagian mereka pendapat dia. Pendapat still consider as pendapat. Tapi kalau jumpa geng ahli bid'ah, bab ni dia tak faham. Ulama cakap ni. Kadang ulama dia cakap tu tak kenal pun. Tabi'in bukan. Rupanya ulama tahun 1200 Hijrah. 1300 Hijrah. Saya ingat Dr. Ali Jumaah bila dia terang tentang zikir hu tu. Para ulama kata sekian. Tapi ada seorang ulama berkata, ulama tak kenal pun siapa. Kita tak kenal ulama tu siapa. Disebut nama, siapa pula pakcik ni? Kalau dia kata Hasan Basri, kita kenal lah. Allah Mubarak, kita kenal. Kalau dia kata apa? Dia kata para sahabat punya nama, kita kenal. Bila sebut nama, orang tak tahu siapa. Yang geng ini menggelupur. Ada ulama kata boleh. Ini kita kata masalah sikit. Macam tu tafsir, macam tu juga. Kan, pada nama tabi'in saya tak cukup. Kalau dia ijma', yes. Nama dia seorang, masih lagi tergantung untuk masalah pendapat. Dan pendapat tadi boleh tercela, boleh terpuji. Tercela atau terpuji. Okay, baik. Waqad sabaqa tafsilun li tafsir sahabi wat tabi'i. Dan sudah telah berlalu perincian terhadap mengenai tafsiran sahabat dan tafsiran tabi'in. Faraji'hu, kembali rujuk balik. Mana? Dalam syarahan kita yang lalu, dalam Facebook. Yalah, dari kitab sebenarnya. Ada kitab, tapi tak ada kitab Facebook. Tengok kat situ baik. Wallahilham, kita habis dah. Alhamdulillah. Okey. Nanti kita ada masukkan ikhtilaf salaf fi tafsir, percanggahan para salafus soleh tentang tafsir. Nanti kita akan belajar bila orang kata salafus soleh bercanggahan pendapat, sebenarnya tafsir percanggahan tadi bukan realiti. Tapi orang sangka percanggahan, tapi dia adalah percanggahan tanawwu', bukan tadad, bukan bertentangan, tapi kepelbagaian. Nanti kita bincangkan insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Okay, nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.